Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang saya hormati Puan Wahidah, ahli panel dan sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang ayu pada hari ini, saya ingin menerangkan sedikit tentang tajuk kita pada hari ini, Jati Diri Remaja. Menurut Kamus Dewan Edisi keempat, definisi jati diri adalah sifat atau ciri yang unik dan istimewa dari segi adat, bahasa, budaya dan agama. Jati diri juga menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu serta sesuatu bangsa. Sebagai bangsa yang bertamadun, kita sebagai remaja haruslah memiliki jati diri yang kukuh untuk mendepani onah cabaran dan duri dugaan pada zaman pasca milenium. Baiklah, sidang hadirin, sebelum kita mengupas lebih mendalam topik perbincangan kita, mari kita berkenalan dengan keempat-empat ahli panel pada hari ini. Saudari Harishwari merupakan ahli panel yang pertama. Selamat datang Harish, apa khabar? Terima kasih Saudari Kirtana, saya kabar baik. Seterusnya, sebelah panel pertama iaitu panel kedua kita, Saudari Fiorina. Apa khabar Saudari? Khabar baik, Kirtana. Selamat sejahtera semua. Dengan ini, saya perkenalkan ahli panel ketiga iaitu Abirami. Apa khabar Abirami? Khabar baik, Saudari Kirtana, macam mana? Sihat juga. Baiklah, di sebelah Abirami, ahli panel keempat, Saudari Shalini. Apa khabar Saudari? Sehat-sehat Saudari, terima kasih. Akhirlah segmen perkenalan dengan ahli panel kita. Kembali kepada topik forum kita tentang jati diri remaja. Sidang hadirin yang dihormati, apakah sebenarnya konsep jati diri remaja? Bagi menjawab soalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama ini kepada ahli panel pertama dan mohon saudari menjelaskan definisi jati diri remaja dan sifat-sifat dalaman serta sifat-sifat luaran yang membentuk jati diri remaja. Salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Dengan konsep langit terbuka dan dunia tanpa sempadan, pengaruh negatif datang bertali arus dan jati diri para remaja merosot dengan teruknya. Mereka hilang ketahanan jiwa dan mudah terpengaruh dan terjebak dengan segala macam kerosakan, maksiat dan budaya kuning. Fenomena ini ada kaitannya dengan jati diri yang semakin terhakis daripada kehidupan remaja hari ini. Mari kita soroti apa yang dimaksudkan dengan jati diri itu. Jati diri ini ialah istilah baharu. Dahulu istilah ini tidak digunakan. Ramai orang merasakan mereka faham apa maksud jati diri, tetapi kalau diminta untuk menerangkannya, mereka kurang yakin. Tanpa bercakap panjang lagi, sebelum rakan saya hilang kesabarannya, saya ingin memberi jawapan yang dinanti-nantikan olehnya, iaitu maksud jati diri. Jati diri ini terpulang kepada fahaman orang yang menyebutnya. Jati diri ini ialah keteguhan, ketahanan dan kekuatan fizikal dan mental. Kedua-dua kekuatan ini dikatakan perlu untuk mencapai segala cita-cita dalam hidup yang mencakupi berbagai-bagai bidang. Orang yang mempunyai jati diri ialah orang yang kuat rasa bertuhan dan kuat berpegang kepada agama, dan mereka sentiasa di atas jalan yang benar dan lurus. Dia tidak mudah terpengaruh dengan keadaan dan suasana yang rosak. Jati diri yang sebenar adalah ketahanan hati, bukan kekuatan fizikal ataupun kekuatan mental semata-mata. Jati diri adalah kekuatan jiwa dan keteguhan hati. Ia adalah ukuran kekuatan seseorang manusia. Tanpa jati diri, jiwa jadi rapuh, reput dan lemah. Sifat-sifat dan pengaruh yang negatif mudah masuk ke dalam hati dan merosakkannya. Akhirnya, manusia hanyut dari hak dan kebenaran dan terperangkap dalam kelalaian dan kebatilan. Mereka tersasar dari jalan yang lurus. Mereka menjadi renggang dengan agama dan renggang dengan Tuhan. Inilah titik tolak bagi kemusnahan dan kehancuran hidup manusia. Dan inilah permata hikmah yang sudah semakin hilang di kalangan remaja kita hari ini, iaitu rasa bertuhan dan rasa kehambaan. Memetik wasita nirmalah yang seterusnya.
Mari kita berbicara lebih lanjut tentang sifat-sifat dalaman dan luaran yang perlu ada pada diri seorang remaja yang membentuk jati diri. Sifat dalaman merupakan ciri yang lahir dari dalam hati dan jiwa remaja secara semula jadi, yang lazimnya tanpa dipupuk oleh mana-mana pihak atau aspek luar. Sifat dalaman yang pertama ialah keyakinan diri. Sebelum berfikir tentang betapa jauhkah individu lain yakin akan kekuatan kita, seseorang remaja itu haruslah yakin akan diri sendirinya dari semua perspektif. Keyakinan itulah akan membolehkan remaja kini untuk mengharungi segala kekangan yang menanti untuk mencabar diri, dan ini juga cara yang paling unggul untuk membuktikan keutuhan diri kepada seluruh dunia ini. Seterusnya, cinta akan agama dan keyakinan akan kewujudan Tuhan. Hal ini kerana Tuhanlah yang mencipta segala-galanya. Dan kita sebagai hamba-Nya wajarlah mematuhi segala kesuruhannya berlandaskan ajaran agama masing-masing. Hal ini akan menjadikan diri seorang lebih bermoral dan kita pasti akan dapat hala tuju yang betul dalam kehidupan ini. Sifat dalaman yang terakhir ialah kasih sayang. Anda boleh tertanya-tanya bagaimanakah kasih sayang dapat membentuk jati diri? Jawapannya, sifat kasih sayang bukan hanya wujud sesama manusia. Malah, perasaan ini boleh wujud akan tanah air juga. Tidak boleh dinafikan juga kepekaan dan rasa sayang sesama makhluk hidup melahirkan dan menanamkan sifat kemanusiaan dalam diri remaja. Cinta akan negara pun boleh melahirkan rasa sanggup berkorban untuk negara, mengutamakan kelebihan negara lebih daripada kepentingan diri sendiri. Seterusnya, sifat luaran pula. Sifat yang seorang remaja mengaplikasikan secara visual dalam kehidupan seharian. Maknanya, individu lain boleh nampak kekuatan jati diri seseorang remaja dari segi tingkah lakunya. Sifat luaran yang membentuk jati diri remaja pula sifat kepimpinan. Sifat ini dikatakan luaran kerana sifat kepimpinan ini hanya dapat dilihat apabila seseorang individu itu mempraktikannya. Sifat kepimpinan hanya akan diekspos ketika sesetengah aktiviti seperti kempen, kerja kumpulan seperti mana yang sedang berlaku sekarang ini, forum pendidikan moral kita. Sifat kepimpinan yang lahir sejak di bangku sekolah membentuk pemimpin terunggul pada masa hadapan, Bakata Mutiara, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Sifat berbudi pekerti mulia pula melambangkan keutuhan jati diri remaja dengan lebih dalam. Dari segi cara bercakap, bergaul, kita dapat mengetahui kekuatan jati diri seseorang remaja. Sebagai ingatan, walaupun segala-galanya kini berlaku di alam maya secara virtual, sebagai remaja, kita sentiasa berpegang teguh kepada prinsip budi bahasa dan kesopanan. Akhirnya, sikap toleransi. Sebagai remaja, kita haruslah sentiasa bertolak ansur, mengawal diri dan sabar dalam melaksanakan sesuatu perkara, terutamanya dalam negara yang mempunyai komposisi masyarakat yang berbilang kaum yang kita hidup ini. Hal ini diberi tumpuan kerana sifat toleransi melahirkan persefahaman, menjalinkan hubungan silaturahim antara satu sama lain serta mengelakkan sebarang pertikaian dan perselisihan faham agar rakyat dan negara sentiasa aman dan sejahtera. Itu sahaja dari pandangan saya tentang topik ini. Sidang hadirin, pada pandangan saya, penjelasan tadi tentang jati diri dan juga sifat-sifat dalaman serta sifat-sifat luaran yang membentuk jati diri remaja yang disampaikan oleh ahli panel pertama Hariswari Rajan merupakan penjelasan terperinci dan menarik. Sebentar tadi, panel pertama ada menyatakan bahawa kita haruslah sentiasa berpegang teguh kepada prinsip budi bahasa dan kesopanan. Seiras dengan itu, Imam Al-Ghazali mengatakan, apabila kamu hendak mengenali wajah, lihatlah pada cermin. Tetapi, apabila kamu hendak mengenali diri, lihatlah wajah. Kata-kata tersebut menggambarkan betapa kepribadian menjadi tali pengukur kepada setiap individu. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel kedua, apakah bentuk perubahan diri remaja dari segi fizikal, mental dan emosi? Terima kasih saudari pengerusi untuk soalan yang menarik itu.
Salam bahagia saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada hari yang mulia ini. Saya Fiorina sebagai ahli panel kedua akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perubahan diri remaja dari segi fizikal, mental dan emosi yang secara tidak langsungnya memupuk jati diri remaja. Dalam Kamus Dewan edisi baru, remaja ditakrifkan sebagai sudah cukup umur atau muda. Mereka mempunyai perasaan yang berbeza di dalam kehidupan mengikut lokasi kependudukan dan identiti yang dipengaruhi oleh budaya hidup mereka sendiri. Mengikut United Nations of Educational and Cultural Organization (UNESCO) dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), semua orang dalam lingkungan umur 15 hingga 30 tahun dikategorikan sebagai remaja. Pada pandangan umum, remaja merupakan satu golongan yang berada pada zaman transisi di antara zaman kanak-kanak dan zaman dewasa. Perubahan fizikal lebih tertumpu kepada rupa bentuk tubuh, badan sama ada di dalam dan juga di luar badan kanak-kanak apabila mengalami fasa akil balik. Bagi lelaki, mereka mengalami pecah suara iaitu suara menjadi garau, pertumbuhan tulang yang mempengaruhi ketinggian, berat badan dan bentuk badan. Mendapat misai dan janggut serta jerawat pada muka. Untuk perempuan pula, ialah kehadiran haid iaitu pengeluaran darah dari berfaraj yang akan dialami selama 3 sehingga 6 hari. Penambahan berat badan, perkembangan payudara dan juga ketinggian serta pelebaran di bahagian punggung. Pada fasa ini, bagi kedua-dua jantina ini terdapat perkembangan kelenjar seksual dan kelenjar adrenal dengan perubahan hormon. Diteruskan lagi untuk perkembangan mental remaja iaitu kemahiran berfikir remaja kembang secara berleluasa ketika memasuki peringkat perkembangan Piaget. Remaja kini dapat berfikir secara rasional dan bertindak sewajarnya. Remaja mula menganalisis masalah dengan cara yang lebih logik dan saintifik. Keupayaan untuk berfikir secara abstrak dan analitis secara serentak mendorong perkembangan sosial, emosi dan moral mereka. Ketika otak mereka terus berkembang, kemampuan untuk menghafal semakin bertambah. Walau bagaimanapun, lobus frontal otak tidak berkembang sepenuhnya sehingga akhir usia remaja. Korteks frontal juga berkembang dan bertanggungjawab untuk pemikiran rasional, moral, penilaian dan kawalan diri. Pelbagai gangguan psikiatri dikaitkan dengan remaja. Contohnya, gadis muda berisiko tinggi untuk mengalami kekurangan zat, kemurungan, gangguan tidur dan makan. Anak lelaki pula akan mula berasa malu serta pelbagai perubahan dalam mental mereka, baik dan buruk. Dari aspek emosi, remaja menghadapi banyak pengalaman baru yang mencabar kemampuan mereka untuk mengatasi pelbagai emosi. Remaja mesti belajar bagaimana menangani situasi tertekan yang mencetuskan emosi kuat tanpa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Setelah remaja belajar mengenal pasti emosi mereka, mereka perlu mengenali cara yang sihat untuk mengatasi situasi yang menyebabkan gangguan emosi. Secara implisitnya, remaja akan mengembangkan keberkesanan emosi, kemahiran bercutanda yang membolehkan mereka berjaya dalam kerjaya pada masa depan dan menikmati hubungan yang bermakna dengan orang lain. Kematangan emosi sangat berkaitan dengan pengetahuan diri dan nilai seseorang. Remaja akan cuba berusaha mewujudkan identiti dan persepsi sendiri terhadap dunia mereka untuk mencari jawapan kepada persoalan siapa aku. Sokongan aspek sosial ialah remaja beralih dari keluarga mereka dan ke arah rakan sebaya mereka. Oleh kerana meningkatnya kepentingan hubungan rakan sebaya, remaja sangat sensitif terhadap tekanan rakan sebaya seperti untuk menjadi status setahap kumpulan rakan sebaya. Seterusnya, perkembangan sosial mengekalkan dan mengembangkan identiti bersama dengan perkembangan budaya dan kepercayaan. Kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab perlu memelihara dan menjaga perkembangan golongan remaja di sekeliling kita dari sudut moral, fizikal, mental dan emosi. Golongan remaja dianggap satu golongan yang mampu mencorakkan masa depan sesebuah masyarakat dan negara. Golongan ini perlu dibelai seperti seorang bayi
dan diasuh seperti seorang anak, ditegur seperti seorang pelajar dan dinasihati seperti seorang kawan. Mereka amat perlukan kepekaan serta keprihatinan daripada keluarga, masyarakat, rakan taulan dan persekitaran. Tersilap membentuk golongan ini menjerumuskan mereka ke arah kemusnahan serta menghalakan negara ke gerbang kegagalan. Oleh itu, kita perlulah berganding bahu untuk membesarkan remaja yang kuat jati diri dan memenuhi semua aspek. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung dengan bentuk perubahan diri remaja dari segi fizikal, mental, pemikiran dan emosi. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel ketiga, Saudari Abirami, tentang kepentingan jati diri dalam kalangan remaja. Terima kasih Saudari Pengerusi Forum, rakan ahli panel dan hadirin yang dihormati. Menurut Ketua Bahagian Strategik, Komunikasi Korporat dan Jaringan Universiti Putra Malaysia, iaitu Dr. Muhammad Maulan Magiman, menyatakan bahawa sejumlah 82% golongan belia amat memberi impak yang jelas kepada penanaman semangat jati diri. Maklumat ini menunjukkan bahawa amat pentinglah jati diri dalam kalangan remaja. Jati diri selalunya dikaitkan dengan akhlak dan maruah individu, masyarakat ataupun negara. Pembentukan jati diri kebangsaan pula merujuk kepada suatu yang asasi dan menjadi agenda utama dalam sesebuah negara dengan tujuan untuk membina identiti yang tulen dan murni. Ini boleh menjadi teras dan lambang keagungan dan keunggulan sesebuah negara. Namun, pada masa sekarang, hal ini akan menampakkan kemerosotan, terutamanya yang berkaitan kepada kecintaan pada negara dan bangsa. Golongan remaja hari ini perlu mempunyai jati diri yang kukuh untuk menghadapi peredaran zaman yang semakin mencabar. Antara kepentingan jati diri individu ialah dapat mengelakkan diri daripada pengaruh negatif, sebagai contoh, pergaulan bebas, merokok, dan sebagainya. Dalam dunia yang semakin canggih dan dipenuhi dengan ilmu teknologi, kekuatan diri amatlah dituntut, khususnya daripada pelajar bagi menepis pengaruh luar yang mampu menyesatkan pemikiran golongan terbabit. Selain daripada itu, golongan remaja juga dapat mencapai kejayaan yang lebih bermakna dan mempengaruhi perkembangan politik, ekonomi, dan sosial. Tambahan pula, seseorang yang mempunyai jati diri mendapat ketenangan dalam kehidupan apabila sesebuah negara ada golongan remaja yang mempunyai jati diri dapat memantapkan pucuk pimpinan negara, menjamin keharmonian negara, dan juga meningkatkan ekonomi negara. Jelaslah bahawa apabila golongan remaja mempunyai jati diri, bukan hanya diri sendiri dapat kebaikannya, tetapi masyarakat dan negara juga dapatnya. Oleh itu, jati diri adalah amat penting dalam golongan remaja kini. Setakat ini sahaja sidang hari ini. Saya serahkan kembali kepada pengerusi forum. Begitu hebat fakta atau pendapat yang dikemukakan oleh panel kita tadi. Diharapkan ia dapat menyedarkan golongan remaja zaman ini betapa vitalnya untuk memiliki jati diri yang kukuh. Sekarang kita dengarkan pula pendapat daripada panel kita yang keempat tentang cara membina potensi diri remaja dalam aspek menilai diri, membanding diri dan menanamkan sifat cekal. Terima kasih ingin saya ucapkan kepada moderator. Peranan saya pada hari ini adalah untuk menerangkan cara membina potensi diri remaja dalam aspek menilai diri, membanding diri dan menanamkan sifat cekal. So, ada 3 cara. Mengenai isi pertama, iaitu cara membina potensi diri dari aspek menilai diri, seseorang individu mestilah membina imej diri yang kukuh. Pertama sekali, kita haruslah menerima diri kita secara keseluruhan. Ini termaksudlah dari segi fizikal maupun mental. Kita mestilah bersyukur kepada Tuhan kerana mencipta kita dan berfikiran positif atas kekurangan yang ada pada diri, kerana kekurangan ini ialah keunikan diri seseorang manusia.
Selain itu, kita mestilah mencipta imej yang positif untuk diri agar dapat menjadi insan yang berbudi dan boleh menjadi ahli sosial yang cemerlang. Hal ini bukan mudah untuk dicapai oleh remaja kerana pada umur yang muda itu, pelbagai cabaran dihadapi oleh seseorang remaja dari segi pendidikan, dari segi keluarga, ada juga golongan yang menghadapi masalah kesihatan. Untuk memangkinkan proses mencipta imej yang positif, kita bolehlah memulakan hari dengan beberapa penegur kata untuk menjadikan diri positif. Contohnya, saya akan berterusan menyayangi dan menghargai diri saya, atau saya seorang yang menarik, ceria dan mempunyai hubungan yang baik dengan orang di sekeliling saya. Dengan ini, kita bolehlah mencipta imej yang positif kerana fikiran kita terhadap diri dan orang di sekeliling kita sentiasa positif. Menyambung dari isi yang tadi, membanding diri juga merupakan suatu cara untuk membina potensi diri. Kita mestilah melihat persamaan dan perbezaan diri dengan orang lain. Dengan ini, kita boleh berusaha untuk mempelajari kemahiran-kemahiran yang baharu agar dapat sentiasa meningkatkan nilai diri sebagai seorang remaja dan juga sebagai seorang manusia. Selain itu, dengan membanding diri dalam cara yang positif, kita boleh menimbulkan kesan positif terhadap orang sekeliling kita. Contohnya, seseorang yang melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong akan menjemput rakan-rakan mereka untuk turut melibatkan diri. Hal ini membawa kesan yang positif terhadap persekitaran dan rakan-rakan untuk melaksanakan perkara yang berfaedah untuk diri, masyarakat dan juga negara. Sebaliknya, sebarang perkara negatif yang dilakukan oleh rakan atas atau keluarga haruslah dielak kerana akan memudaratkan diri. Seterusnya, izinkan saya menerangkan maksud kecekalan diri. Kecekalan diri merupakan sifat tabah seseorang individu jika dihadapi krisis. Sebagai contoh, sewaktu negara Malaysia dilanda oleh penyakit COVID-19, masyarakat Malaysia telah cekal menghadapi cabaran seharian apabila Perintah Kawalan Pergerakan PKP diumumkan. Penerangan di atas cukup jelas untuk seseorang menitik beratkan sifat kecekalan diri supaya dapat mengharungi segala cabaran. Selain itu, kita mestilah konsisten dalam menjadikan diri cekal kerana cabaran yang dihadapi dalam kehidupan hanya menjadi lebih sukar. Dan jika kita tidak cekal, individu yang terlibat boleh mengalami kemurungan dan mudah terpengaruhi oleh perkara yang negatif. Kecekalan seseorang dibina melalui pengalaman dan segala rintangan yang dihadapi, tetapi dengan dorongan keluarga, rakan-rakan atau ajaran agama, rintangan tersebut boleh diatasi. Sekian saja daripada saya. Berkembali kepada pengerusi forum. Terima kasih saudari Shalini, ahli panel kita yang keempat. Saya memang tertarik dengan pendapat saudari tentang jati diri remaja. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, demikian tadi perbincangan menarik berhubung jati diri remaja. Selanjutnya, sebelum mengakhiri perbincangan, saya ingin mempersilakan ahli-ahli panel kita merumuskan topik forum kita pada hari ini. Ahli panel pertama, silakan. Intihannya, jati diri remaja merupakan keteguhan, ketahanan dan kekuatan fizikal dan mental yang harus dimiliki oleh seseorang remaja. Kerana jati diri menjadi unggun api kepada yang memberi kesinaran ke arah yang benar. Sifat dalaman dan sifat luaran yang membentuk jati diri pula boleh lahir secara semula jadi dalam diri seseorang remaja atau tiada yang salah untuk mempelajarinya daripada individu lain mahupun melalui pengalaman. Sifat yang sedia ada atau dipelajari wajarlah diaplikasikan dalam kehidupan seharian agar setiap diri remaja memiliki jati diri yang unik dan tersendiri. Segala ilmu tentang jati diri ini harus dipelajari dan diaplikasikan oleh setiap remaja sejak di bangku sekolah lagi. Bak kata mutiara, melentur buluh biarlah dari rebungnya, agar menjadi insan yang berguna kepada keluarga, komuniti dan negara. Terima kasih kepada saudari Hariswari atas rumusan yang menarik tadi.
Saya persilakan pula kepada ahli panel kedua. Alam remaja merupakan pengetahuan terhadap perubahan yang dialami oleh semua remaja sebelum dan selepas akil balik yang perlu diterokai oleh setiap individu. Ini akan membawa perkembangan yang memberangsangkan terhadap tingkah laku dan amalan remaja. Biasanya, kanak-kanak lelaki lebih lewat memasuki tempoh akil balik berbanding kanak-kanak perempuan. Semua ini dipengaruhi oleh kadar hormon di dalam badan masing-masing. Secara tidak langsung, pelbagai perubahan akan dialami berperingkat-peringkat. Remaja membawa maksud di mana seseorang itu membentuk satu set nilai dan sistem etika yang akan dijadikan panduan bagi tingkah lakunya ke arah mencapai tahap seseorang dewasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi aspek fizikal ialah seperti amalan pemakanan, genetik, sosial budaya dan persekitaran. Faktor-faktor ini boleh mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan fizikal seseorang remaja. Jadi, amat penting untuk menjaga pemakanan dengan mengambil makanan yang berzat mengikut piramid makanan untuk badan yang cergas dan minda yang cerdas. Contoh makanan adalah seperti nasi, bijiran, sayur-sayuran dan ikan. Bersenam secara berterusan menyumbang tenaga yang secukupnya untuk membesar dan membantu remaja Tino lena pada waktu malam sekurang-kurangnya 8 jam sehari. Aspek mental merupakan cara seseorang remaja itu berfikir serta mencari jalan penyelesaian kepada sesuatu masalah. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, perubahan mental yang dialami oleh remaja berupaya melakukan perkara-perkara seperti menyelesaikan masalah yang konkret dan abstrak, mengkaji perasaan dan pemikiran sendiri. Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh remaja apabila berlaku perubahan mental adalah seperti remaja ingin membebas dari keluarga tetapi pada masa yang sama inginkan keselamatan dan perlindungan yang diberikan oleh ibu bapa dan keluarga. Remaja mungkin menghadapi tekanan untuk memilih antara peraturan ibu bapa dengan kemahuan diri sendiri dan akan mempunyai lebih bertanggungjawab sama ada di rumah walaupun di sekolah. Mereka juga stres kerana terpaksa membuat keputusan mengenai arah masa depan dan memilih rakan sebaya. Oleh itu, amat pentinglah bagi orang-orang sekeliling menunjukkan teladan yang baik kepada remaja agar mereka dapat mengamalkan norma dan nilai yang dipelajari daripada ibu bapa, guru dan pendidikan agama dengan lebih berkesan. Memetik kata-kata pakar motivasi tersohor Malaysia Dr. Fadzila Kamsa, 1000 majlis tidak dapat menerangi engkau dalam kegelapan, namun cahaya keimanan pasti dapat menyeluk engkau ke jalan kebahagiaan. Oleh itu, remaja perlu menerap norma dan nilai yang baik dalam sanubari agar dapat mengelakkan diri daripada kegiatan tidak bermoral. Ibu bapa dinasihatkan untuk berkonsultasi dengan profesional jika mereka mempunyai kebimbangan mengenai kemajuan perkembangan anak mereka di salah satu aspek ini. Segi emosi pula, remaja mestilah bijak dan konsisten dan membuat keputusan untuk menempuh kehidupan yang penuh pancaroba, cabaran dan masalah. Beberapa ciri emosi remaja ialah cenderung bertingkah laku kasar, pemberontakan emosi dan mengalami konflik dengan orang tua. Remaja haruslah berkongsi dan berbincang perasaan dengan ibu bapa. Dalam berdepan dengan perubahan sosial, remaja haruslah mengenai cara menggunakan kebijaksanaan mereka untuk berinteraksi dengan orang yang berada di persekitaran di samping menilai baik buruk sesuatu tingkah laku agar dapat menjamin kesejahteraan hidup. Tambahan lagi, amat penting bagi remaja itu sendiri mempunyai ketahanan kediri yang kental di samping mendapat sokongan daripada ibu bapa, guru dan rakan-rakan dalam membimbing remaja ke laluan yang benar apabila berdepan dengan konflik kehidupan. Zaman kanak-kanak adalah waktu keriangan. Akil balik pula merupakan proses revolusi ke arah alam remaja.
Apabila seseorang individu telah mencapai akil balik, banyak perubahan yang akan dialami oleh mereka dari segi fizikal, mental, emosi dan sosial. Surat terang lagi bersuluh bahawa melalui perubahan ini akan menjadikan seseorang remaja lebih bertanggungjawab, memastikan kehidupan mereka berkualiti dengan menjadikan kehidupan mereka lebih bermakna dan berguna kepada keluarga, bangsa dan masyarakat. Usia remaja penuh cabaran, setiap detik penuh keputusan, sesetengah keputusan perlu dibincang tanpa pengawasan keputusan pincang. Terima kasih. Terima kasih Saudari Fiorina ahli panel kedua. Seterusnya silakan Saudari Abirami. Sebagaimana sahabat ahli panel yang lain, pendirian dan rumusan saya juga serupa walau tidak sama. Dengan kata lain, rakyat yang mempunyai jati diri adalah rakyat yang sayangkan bangsa dan negaranya. Selain itu, jati diri kebangsaan yang akan ditekankan di negara ini perlulah mengambil kira kepelbagaian etnik dan budaya yang ada tanpa mempersoalkan tentang bagaimana pemakaian budaya dalam sesebuah bangsa itu. Apa yang diharapkan ialah kepada output, iaitu masih mengamalkan adat dan budaya bangsanya. Selain itu, identiti yang diwujudkan tidak membawa kepada perpecahan kaum. Ini bermakna individu daripada kaum yang berlainan bebas mengamalkan adat dan budaya masing-masing, namun berkongsi suatu jati diri kebangsaan yang sama dengan individu dari kaum lain. Terima kasih Saudari Abirami. Dipersilakan ahli panel keempat untuk merumuskan topik forum kita pada hari ini. Menerusi dalam topik perbincangan kita pada hari ini, dugaan merupakan cara kita diuji oleh Tuhan agar hati kita sentiasa cekal dan mampu mengharungi segala kemusykilan yang telah disediakan oleh Tuhan untuk kita. Dugaan-dugaan ini bukanlah sebagai denda, tetapi sebagai pengajaran kepada kita. Kita sebagai manusia haruslah sedar akan rancangan Tuhan terhadap kehidupan kita dan menerimanya dengan sepenuh hati. Dugaan yang dihadapi perlulah diatasi dengan tabah agar mendapat manfaat yang harus didapati. Kita haruslah bersabar dan sentiasa bersyukur kepada Tuhan kerana mempercayai bahawa kita mampu mengharungi sesuatu dugaan tersebut. Dengan ini, saya yakin bahawa kecekalan diri perlulah sentiasa kukuh sepanjang hidup. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Shalini. Demikian tadi rumusan perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang jati diri remaja. Rajin lawannya malas, usaha lawannya putus asa, pemarah lawannya pemaaf, penipu lawannya jujur, sedih lawannya gembira, sabar lawannya gopoh, membazir lawannya cermat, bersih lawannya pengutur dan sebagainya. Dari apa yang saya fahami tentang konsep jati diri, ia adalah sesuatu yang melambangkan kepribadian kita ataupun lebih dikenali seperti sesuatu yang melambangkan ataupun menggambarkan identiti diri kita sebenarnya. Oleh yang demikian, jika kita ingin membentuk jati diri yang baik serta elok, kita perlu memperbaiki diri kita daripada baik kepada yang lebih baik. Jati diri remaja pada zaman ini diuji dengan pelbagai cabaran dalam arus globalisasi. Hal ini mampu menenggelamkan mereka ke dalam sungai kebobrokan yang deras jika keimanan mereka senipis kulit bawang. Oleh itu, remaja mesti berjati diri unggul dan berjiwa kental pada setiap masa. Jati diri menjadi kebanggaan dan keutamaan setiap penduduk. Tambahan pula, remaja haruslah tidak segan dipanggil anak Malaysia dan tidak sekali-sekali segan sidu memberitahu orang asing bahawa kita bangga menjadi anak jati Malaysia. Saya berharap remaja akan terus mempertahankan jati diri yang kukuh dan juga mereka mestilah memiliki perwatakan yang berkarisma dan berkewibawaan. Dengan ini, kualiti diri akan meningkat seiring kemodenan bangsa dan negara. Pemudi harapan bangsa, pemudi tiang negara. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Harap apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa mohon dimaafkan. Terima kasih.
Sidang hadirin yang dikasihi, sekarang kita akan bergerak ke segmen kita seterusnya, iaitu sesi soal jawab. Hadirin digalakkan untuk menanya soalan berkaitan dengan topik perbincangan kita hari ini, iaitu jati diri remaja. Apakah maksud teori perkembangan kognitif Piaget yang panel kedua telah nyatakan dalam ucapannya? Soalan pertama daripada saudari Maduri adalah, apakah maksud teori perkembangan kognitif Piaget yang panel kedua telah nyatakan dalam ucapannya? Soalan ini akan dijawab oleh ahli panel kedua, iaitu saudari Fiorina. Aspek perkembangan kognitif ialah aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Perkembangan kognitif ialah perkembangan yang dialami oleh otak dari aspek pemikiran manusia dan ia dapat dilihat melalui perubahan dalam tingkah laku dan percakapan. Teori ini telah diperkenalkan oleh Jean Piaget, seorang ahli psikologi kanak-kanak yang terkenal. Dari kajian dan pemerhatiannya, Piaget mendapati bahawa kanak-kanak adalah berbeza dan berubah melalui 4 peringkat mengikut umur mereka. Piaget telah membahagikan 4 peringkat ini sebagai peringkat deria motor, di mana 0 sehingga 2 tahun, peringkat praoperasi 2 hingga 7 tahun, peringkat operasi konkret 7 sehingga 12 tahun dan peringkat formal selepas 12 tahun. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang terperinci. Selamat sejahtera kepada ahli kumpulan 7. Saya ialah Chia Cai Xin yang dari praktikum MS32. Saya ada suatu pertanyaan. Sekiranya seseorang individu membuat kesilapan, apakah impaknya terhadap individu tersebut tentang jati dirinya? Soalan kedua daripada saudari Chia Chai Zin dan soalannya adalah, sekiranya seseorang individu telah melakukan sesuatu kesilapan, apakah impaknya terhadap kekuatan jati dirinya? Saya akan mengajukan soalan kedua kepada saudari Hairiswari, iaitu ahli panel pertama. Pada pandangan saya, pertama sekali, kita harus memberi tumpuan kepada kesilapan yang dilakukan oleh seseorang itu sama ada dilakukan secara sengaja atau tidak. Kita tidak boleh membezakan betapa besar kesilapan yang dilakukan olehnya dalam perbincangan tentang kekuatan jati diri kerana betapa kecil pun kesalahan tersebut, jika dilakukan sekali atau secara berterusan, perkara tersebut pasti akan memberi impak negatif kepada jati diri seseorang. Apabila seseorang itu melakukan kesilapan secara sengaja, pastinya kekuatan jati dirinya akan terjejas. Sekiranya sesuatu kesalahan tersebut dilakukan secara tidak sengaja, contohnya tertumpah minuman ke atas baju rakan secara tidak sengaja, perkara tersebut tidak akan memberi kesan negatif kepada jati dirinya. Malah akan menguatkan jati dirinya supaya memberi perhatian dengan lebih teliti kepada persekitaran pada masa akan datang dan juga mewujudkan perasaan insaf atau ingin memohon maaf atas kesalahan yang dilakukan. Sebagai contoh kesilapan yang dilakukan secara sengaja pula, seorang pelajar ponteng ke sekolah secara sengaja kerana tidak berminat untuk menghadiri kelas matematik. Dalam konteks ini, sasia diri pelajar tersebut jelas terhakis kerana sebab dia ponteng kelas tersebut menunjukkan dia tidak menghormati sesi pelajaran serta guru yang mengajarnya. Seterusnya, kita boleh jelas memerhati bahawa sifat kegigihan dan ketekunan yang berkait rapat dengan nilai kerajinan mula tercemar. Kerana pelajar tersebut tidak mahu mengambil inisiatif untuk mengembangkan dan memahami subjek tersebut dengan lebih mendalam, didapati pelajar tersebut juga tidak memiliki keyakinan diri yang utuh untuk mengembangkan ilmunya dalam subjek matematik. Oleh itu, jelasnya daripada contoh tersebut, walaupun ponteng itu merupakan sesuatu yang sedang lazim berlaku dalam kalangan remaja kini, akan tetapi kesalahan itu boleh memberikan impak yang besar kepada kekuatan jati diri, apatah lagi dengan kesilapan lain. Akan tetapi, sekiranya individu tersebut sedar akan kesilapannya pada suatu masa nanti dan ingin untuk berubah dan membaiki kelemahan diri, pastinya jati dirinya akan boleh jadi semakin luhur lagi berbanding keadaan sebelumnya. Kerana segala perubahan hanya berlaku jika kita berusaha. Jelaslah bahawa sekiranya seseorang melakukan sesuatu kesilapan, ia pastinya akan memberi impak terhadap kekuatan jati dirinya.
sama ada dari segi aspek positif atau negatif. Ia berdasarkan kepada kesilapan yang dilakukannya dan kesedaran individu tersebut atas kesalahannya. Saya berharap saya telah memberi jawapan yang memuaskan kepada soalan saudari tadi. Terima kasih. Terima kasih atas penerangan tadi. Soalan saya kepada panel ketiga adalah bagaimanakah jati diri menjadi identiti bangsa? Seterusnya, soalan ketiga daripada saudari Roshni adalah bagaimanakah jati diri menjadi pembentuk identiti bangsa? Saya mohon penjelasan daripada saudari Abirami, iaitu ahli panel ketiga untuk soalan ini. Terima kasih saudari Roshni atas soalan tersebut. Salah satu proses memupuk jati diri kebangsaan secara formal untuk generasi muda sebaiknya diterajui oleh Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi seperti yang sedang berlaku dalam sistem pendidikan kebangsaan pada masa sekarang. Aktiviti pemupukan jati diri kebangsaan dilakukan dalam beberapa mata pelajaran yang diajar sama ada di sekolah rendah maupun sekolah menengah. Keadaan itu merupakan suatu usaha yang boleh dibanggakan. Oleh yang didemikian, walaupun berlakunya rombakan kurikulum bagi menyesuaikan dengan keperluan semasa, agenda pemupukan jati diri kebangsaan tetap perlu diteruskan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas pendapat saudari terhadap soalan ini. Soalan keempat daripada saudari Tashnawi dan soalannya adalah Selamat sejahtera. Soalan saya adalah bagaimanakah individu boleh mengekalkan jati diri mereka jika individu mengalami kemurungan yang disebabkan oleh pencapaian akademik yang rendah? bagaimanakah individu boleh mengekalkan jati diri mereka jika individu mengalami kemurungan yang disebabkan oleh pencapaian akademik yang rendah? Saya mengajukan soalan ini kepada saudari Shalini, iaitu ahli panel kita keempat. Jawapan saya terhadap soalan yang diajukan adalah, pada pendapat saya, seseorang individu haruslah sentiasa mengutamakan kesihatan fizikal dan mental sebelum mementingkan pencapaian akademik atau kurikulum. Hal ini kerana jika kesihatan fizikal atau mental seseorang tidak sihat, semangat mereka untuk mencapai pencapaian yang cemerlang dalam aspek akademik atau kurikulum tidak akan wujud. Cara yang boleh dilakukan untuk mencegah kemurungan adalah dengan berjumpa dengan pakar psikologi atau ahli terapi untuk merancang cara mencegah kemurungan tersebut. Dengan melakukan cara ini, kemurungan dapat dicegah dan individu tersebut boleh fokus untuk mencapai pencapaian akademik atau kurikulum dan boleh hidup dalam keadaan yang tenang dan aman. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan yang berkaitan dengan jati diri. Soalan daripada saya. Maksud jati diri itu adalah entiti individu, masyarakat dan negara yang mempunyai sifat-sifat keutuhan ataupun sifat-sifat yang boleh dibanggakan. Jadi jati diri dia lebih merujuk kepada keteguhan hati dan kekuatan jiwa seseorang. Ataupun jati diri ni sebenarnya kalau kita nak faham, dia adalah satu sifat ataupun ciri-ciri yang unik, istimewa, yang menjadi orang kata teras dan lambang kepribadian seseorang individu, sesuatu bangsa terhadap negaranya. Okey, saya buka soalan ni terpulang kepada mana-mana ahli panel untuk menjawab. Apakah faktor-faktor yang boleh mendorong jati diri seseorang itu menjadi rapuh? Silakan. Saya ingin menjawab soalan tersebut, Madam. Faktor-faktor yang mengurangkan jati diri seseorang ialah pengaruh rakan sebaya. Hal ini kerana murid-murid yang bergaul dengan rakan yang melibatkan diri dalam gejala negatif akan mengurangkan jati diri remaja tersebut. Gejala
macam merokok, lumba haram dan sebagainya. Ia akan mengurangkan jati diri remaja. Ada panel yang ingin tambah sedikit? Saya ingin menambahkan jawapan saya kepada soalan itu. Antara faktor yang boleh menjadikan kekuatan jati diri seseorang tu menjadi rapuh adalah kekuatan kepada ajaran agama yang tidak kuat. Sebenarnya ini kerana jati diri ini juga berkait dengan sifat kerohanian. Sebab setiap agama akan mengajar penganutnya untuk membuatkan perkara yang betul, bukannya salah. So, semua perkara itu adalah berkait rapat dengan pendidikan moral dan nilai-nilai murni. Oleh itu, jika kita tidak berpegang teguh kepada ajaran agama, pastinya jati diri seseorang itu akan menjadi rapuh. Contohnya kalau kita belajar ke luar negara, kita masih tidak berpegang teguh kepada agama, kita akan terikut dengan budaya hedonisme. Dan ini pastinya akan merapuhkan jati diri seseorang itu. Terima kasih. Bagaimana pula jati diri dari aspek mahasiswa? Jati diri dari sudut mahasiswa, awak saya boleh anggap sebagai mahasiswa lah. Dari segi yang kawan awak terangkan tu seseorang ataupun secara umum, tapi saya khususkan lagi berkaitan dengan mahasiswa ataupun mahasiswi sekarang. Silakan. Saya ingin menjawab soalan tersebut. Mahasiswa yang melanjutkan pelajaran ke pusat pengajaran tersebut perlulah teguh memegang pada jati diri kerana boleh mudah terpengaruh daripada kawan-kawan. Contohnya matrikulasi. Jika mahasiswa atau mahasiswi yang berada di kolej matrikulasi tidak berpegang teguh dengan jati diri mereka, lebih mudah untuk mereka tergejala dengan perkara yang negatif. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih. Saya ulas sedikit berkaitan dengan jati diri yang saya sentuh tentang mahasiswa. Biasanya mahasiswa yang dari sudut rapuhnya dia punya jati diri kerana dia tidak mempunyai, orang kata, sesuatu misi yang jelas. Apa yang dia nak sebenarnya. Kemudian pemikiran dia terpengaruh dalam beberapa aspek, terutamanya dari nilai-nilai daripada barat, budaya barat, dan yang macam kawan awak sebut tadi, Harry Suari, berkaitan dengan kurang didikan agama. Kemudian kalau ikutkan rakyat Malaysia dibenarkan mempunyai jati diri mengikut cita rasa masing-masing. Dah berapa puluh tahun negara kita merdeka. Jadi jati diri sebenar rakyat Malaysia seharusnya kita sebenarnya dapat memiliki jati diri secara sempunya. Sempunya tu maksudnya apa? Bersamaan. Jadi jati diri ni kita boleh melibatkan dari sudut adat, agama, bahasa, budaya. Contohnya awak sebagai rakyat Malaysia, macam mana orang luar nak mengenalkan, nak mengetahui bahawa awak ni adalah rakyat Malaysia? Macam mana awak nak tunjukkan jati diri awak? Macam mana awak nak mempersembahkan kepada orang luar bahawa awak ni mempunyai jati diri rakyat Malaysia? Benda ni kadang-kadang ramai yang masih tercari-cari. Jadi kalau dari aspek jati diri sendiri, yang pertama biasa saya sentuh tentang bahasa. Awak orang Malaysia, awak kena fasih dalam berbahasa Malaysia. Kemudian awak juga ada adat. Adat mengikut bangsa masing-masing. Kemudian awak contoh orang India, adat awak berbeza dengan India di India, tak sama. Begitu juga dengan orang Cina di Cina. Awak lebih kepada adat orang India atau orang Cina di Malaysia. Sebab apa? Kita rakyat Malaysia. Itu jati diri kita. Itu adat kita. Begitu juga dengan budaya. Budaya juga budaya yang berbeza. Dan agama. Agama kita adalah mengamalkan agama masing-masing, menghormati agama masing-masing. Jadi kat sini perlu tekankan tentang jati diri. Sebab kadang-kadang saya nampak ada pelajar-pelajar yang kurang memahami tentang aspek jati diri itu sendiri. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih kepada kumpulan yang keberapa ni? Ke-6, 7.